أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar pelajar mu'alaf saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita sentiasa menjadi seorang hamba yang bertakwa dan bersyukur kepadanya insya-Allah. Juga mudah-mudahan insya-Allah di kesempatan ini sama-samalah kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesihatan kepada kita, kelapangan dan kemudahan untuk sama-sama kita berjumpa dengan bulan Ramadan al-Mubarak, walaupun dalam keadaan yang kita tak jangka sekarang ini dengan penularan wabak COVID-19, dan juga dengan sebab itu kita dikenakan perintah kawalan pergerakan PKP ataupun Movement Control Order, iaitu MCO. Mudah-mudahan insya-Allah pejuang yang kerajaan kita buat kepada kita, ia hanyalah untuk memberikan perlindungan dan keselamatan kepada kita insya-Allah. Maka dalam masa yang sama, kita ambil kesempatan, kita berkurung dalam rumah ini. Kita tak boleh di mana, nak masuk kelas pun tak boleh, nak belajar macam biasa pun tak boleh. Maka saya di kesempatan ini saya nak baca buku teks mu'alaf Selangor yang saya gunakan untuk pelajar-pelajar mu'alaf saya, Ulum Syar'iyah buku Tauhid. Sama baju purple, kita ikut tema warna buku. Buku purple, baju pun purple. Maka buku ini ditulis oleh panel-panel dia yang telah dilantik oleh MAIS, yang mana tajuk pertama dia adalah Siapa Kita? Who am I? Who are we? Siapa kita? Man nahnu. Dalam bahasa Mandarin atau Tamil saya tak belajar lagi. Okay. Siapakah makhluk? Soalan yang pertama. Buku ini berdasarkan kepada soal jawab. Maknanya dalam kelas kita soal, kemudian buku ini menyediakan jawapan soal jawab. Okay. Siapakah makhluk? Makhluk ialah semua yang diciptakan dan dijadikan oleh Allah, yakni Khaliq, sama ada di langit ataupun di bumi. Semua makhluk seperti tumbuh-tumbuhan, haiwan dan manusia secara fitrah kejadiannya telah bersaksi bahawa tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala mempunyai tujuan penciptaannya yang tertentu. Ayat ini, soalan pertama ini nak terangkan kepada kita, hidup kita ini ada dua. Satu Khaliq, yakni pencipta. Yang kedua makhluk yang diciptakan. Pencipta Khaliq ialah Allah Subhanahu wa taala, manakala kita makhluk, iaitu yang diciptakan, yang mana terdiri sama ada daripada manusia, binatang, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan juga kejadian-kejadian Allah, penciptaan Allah yang lain. Kemudiannya apakah dalil dia? Dalil dia firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Ahqaf ayat yang ketiga. Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin wa ajalin musamma walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Maksudnya, kami tidaklah menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara kedua-duanya, antara langit dan bumi ini, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam tempoh yang ditentukan kemusnahannya, iaitu sehingga ke hari kiamat. Itu adalah fitrah makhluk. Maknanya ada tarikh tempoh dah, ada expiry date. Cuma bezanya
Allah Subhanahu Wa Taala tak sebutkan bilakah tarikhnya. Orang yang kafir berpaling daripada menerima peringatan yang disampaikan kepada mereka. Maknanya juga fitrah orang kafir ini, bila datang kepada mereka peringatan, maka mereka berpaling. Sama je lah kita lah. Kalau kita orang datang ingatkan kepada kita, kita berpaling, lari, tak nak dengar sebagainya, maka diumpamakan kita seperti itu. Mudah-mudahan insya-Allah kita sentiasa berusaha untuk mempertingkatkan diri kita. Yang keduanya adalah, apakah perbezaan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain? Makhluk manusia adalah sebaik-baik kejadian dan berbeza dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Antara perbezaannya, yang pertamanya adalah Allah menciptakan kita, manusia, daripada tanah, jin daripada api, malaikat daripada cahaya, dan haiwan serta tumbuh-tumbuhan daripada air. Ini nak katanya sumber penciptaan. Yang keduanya adalah manusia dijadikan sebagai hamba dan khalifah di muka bumi, dan makhluk-makhluk yang lain menjadi alat untuk menyempurnakan kehidupan manusia yang merupakan sebaik-baik kejadian dan juga berbeza dengan makhluk-makhluk yang lain. Yang kedua ini berkenaan dengan matlamat ataupun objektif kita dijadikan. Manusia dijadikan, haiwan dijadikan, tumbuh-tumbuhan dijadikan. Yang ketiganya adalah manusia dikurniakan akal untuk berfikir bagi membezakan antara yang benar dan salah, sedangkan makhluk lain seperti haiwan hanya dikurniakan naluri semula jadi dan hawa nafsu sahaja. Yang ketiga ini iaitu kelebihan. Kita sebut kelebihan lah. Maknanya yang pertama adalah unsur ataupun sumber penciptaan, iaitu kita daripada tanah, jin daripada api, malaikat daripada cahaya, tumbuh-tumbuhan dan haiwan ternakan daripada air. Yang keduanya adalah objektif. Kita jadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai khalifah dan juga sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, manakala ciptaan Allah yang lain sebagai alat untuk kita dapat kesempurnaan semasa hidup di muka bumi ini. Lembu Allah jadikan kepada kita untuk dimakan, dibuat korban, kambing dan sebagainya. Begitulah semuanya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ada kegunaannya yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada kita. Dan yang ketiganya adalah dari segi kelebihan. Kita, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita manusia, Allah bagi akal. Sebab itulah mereka yang antara syarat wajib solat adalah berakal. Kalau mereka yang Allah tak bagi akal, gila, sakit dan sebagainya, maka mereka tak wajib solat. Maka bila dah macam itu, kita yang Allah bagi akal ini, maka kita boleh berfikir dengan akal yang waras yang Allah bagi kepada kita itu, berfikir tentang Allah Subhanahu Wa Taala, berfikir mana yang baik, mana yang salah, mana yang baik. Berbeza dengan haiwan yang mana mereka, bagi mereka semuanya adalah sama. Yang penting boleh penuhkan perut mereka dan juga hawa nafsu mereka. Tapi haiwan ini Allah jadikan bagaimana sekalipun mereka takkan sama sekali bersama-sama dengan sama jantina. Jantan dengan jantan bukan. Mereka tetap fitrahnya jantan dengan betina, betina dengan jantan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, surah At-Tin, ayat yang keempat. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maknanya kita, walaupun kita ni contohnya Allah uji kita dengan tak ada tangan, tapi kena ingat dan syukur bahawa kita masih ada lagi anggota lain, sedangkan ada orang lain yang Allah tarik nikmat tangan kedua-duanya. Yang tak ada tangan kedua-duanya pun syukur Allah bagi kaki lagi. Yang tak ada kaki, syukur Allah bagi nyawa lagi, boleh berzikir, boleh berdoa sebagainya. Dan juga yang tak ada kaki, tak ada tangan, syukur sebab Allah bagi nyawa. Berbanding dengan yang mati, sudah pun selesai urusannya di dunia. Kemudian soalan yang ketiga, mengapakah manusia itu makhluk teristimewa? Spesialnya manusia ini, sebabnya adalah pertamanya manusia ada akal untuk dia fikir itu salah, itu betul, itu benar, itu salah, itu benar, itu salah, itu benar.
Dia boleh gunakan akal untuk tahu yang mana salah, yang mana betul, ataupun berfikir tentang kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Baqarah ayat 219, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Katakanlah, demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya, keterangan-keterangan hukumnya supaya kamu berfikir. La'allakum tatafakkarun ini, kalau tuan-tuan, puan-puan, para pelajar saya membaca Al-Quran ataupun ada Quran Android dan sebagainya, kalau search la'allakum tatafakkarun, banyak boleh jumpa. Nak bagi tahunya bagaimana kita ini diperintahkan untuk sentiasa berfikir tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Antara tanda nak naikkan keimanan kita kepada Allah, tengoklah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, manusia teristimewa sebab manusia diberikan tanggungjawab untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi khalifah Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengurus tadbir alam ini. Allah tak suruh lembu, Allah tak suruh kambing, kerbau dan sebagainya untuk urus tadbir alam ini, tapi Allah serahkan kepada manusia. Ya betul, ada orang tengok Planet of the Apes dan sebagainya, lepas ni ada makhluk ataupun monyet ataupun kera yang akan jadi pemerintah manakala manusia dihamba. Itu hanyalah movie sahaja, tapi kita manusia tetap menjadi pemimpin selagi mana menggunakan akal yang waras untuk memimpin. Mana yang betul, mana yang salah. Yang betul tetap betul, yang salah tetap salah. Tak boleh yang betul jadi salah, yang salah jadi betul. Maka itu maknanya salah guna akal yang waras. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Surah Az-Zariyat ayat 56. Ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah dan beribadah kepadaku. Ayat yang lain, surah Al-Baqarah ayat 30, "Wa iz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kisah ni panjang. Tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar saya boleh tengok kisah ini, terjemahan kisah ini daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Kemudiannya tajuk yang seterusnya iaitu siapakah manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia yang pertama diciptakan di muka bumi ini ialah Nabi Adam alaihi salam. Semua manusia berasal dari keturunannya. Semua teori asal-usul kejadian manusia yang bersumberkan daripada ini adalah tidak benar. Sebab biasa kita dengar teori Darwin yang kata manusia ini daripada beruk dan sebagainya. Semua teori itu tidak benar. Juga kita juga biasa mendengar ada satu kisah yang bahawasanya yang pertama diciptakan iaitu ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi Adam. Penciptaan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul semua diambil daripada nur ataupun syahid Nabi Muhammad ini. Wallahu a'lam lah. Saya tak memerhati, tak mengkajilah berkenaan isu ini. Tapi yang paling penting, manusia yang pertama dijadikan manusia, tubuh badan manusia itu, iaitu Nabi Adam alaihi salam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah An-Nisa ayat yang pertama, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba." Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu bermula daripada diri yang satu, Nabi Adam AS, dan daripadanya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan isterinya Hawa dan juga membiakkan daripada kedua-duanya zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai.
dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya, serta peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati, mengawasi kamu. Okay, kemudiannya dah cerita pasal siapakah manusia pertama dan sebagainya. Kemudiannya kita pergi kepada satu topik, iaitu bagaimanakah proses penciptaan manusia ataupun proses kejadian manusia. Proses kejadian manusia ini berasal dari tanah, kerana Nabi Adam AS dijadikan daripada sumber ini, daripada tanah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun." Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam daripada tanah liat yang kering, yang berasal daripada lumpur hitam yang berubah bentuknya, warna dan baunya. Surah Al-Hijr ayat 26. Dan kemudiannya, tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar saya yang dirahmati Allah, boleh tengok surah Al-Hajj ayat yang kelima, page yang pertama surah Al-Hajj, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan dalam surah Al-Hajj itu, iaitu langkah-langkah ataupun peringkat-peringkat kejadian manusia, bermula daripada persenyawaan ataupun air mani, sperm bertemu dengan ovum. Lupa dah. Sperm bertemu dengan ovum. Okey. Bila bertemu dua itu, maka jika ada rezeki, maka Allah bagi dia nyawa, maka menjadilah dia seterus-terusnya hingga keluar menjadi seorang manusia. Manusia pun ada peringkat dia juga. Daripada bayi, kanak-kanak, dewasa, belia, dewasa, orang tua, uzur, nyanyuk balik, mati. Ada yang tak sampai kepada usia kanak-kanak, ada tak sampai kepada usia belia, ada tak sampai kepada usia orang tua, ada tak sampai kepada usia bayi pun ada, meninggal dalam kandungan, keguguran. Okay. Daripada dua ayat Quran yang saya sebut tadi, pertama yang saya baca, kemudian yang kedua daripada surah Al-Hajj ini, dua ayat Quran tersebut menggambarkan tertib. Tertib ini bahasa Arab, Melayunya iaitu ikut turutan. Indah dan teraturnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia sebagai tanda kekuasaan dan kebijaksanaannya. Okey, proses kejadian manusia seperti ini. Yang pertamanya bermula dengan nutfah. Nutfah ini adalah setitik air benih, ini air mani, yang mana air mani ini itik tak sudu, ayam tak patuk. Air mani ini, hukum kalau kita bawa solat, air mani ini tidak najis. Yang menajiskannya adalah keluarnya air mani ini, maka si pemunya air mani ini wajib mandi. Baju itu boleh bawa sembahyang, tapi yang si makhluk ataupun manusia ini, lelaki ataupun perempuan, wajib mandi, wajib untuk membolehkan dia solat, baca Quran seperti biasa. Kemudian yang kedua, selepas nutfah, alaqah, dah jadi air mani, bertemunya sperm dengan ovum, jadi zygote, maka menjadilah dia alaqah. Alaqah ini adalah seketul darah beku. Seketul darah beku. Okey, daripada darah ini jadinya daging. Kemudian daripada alaqah, dia jadi peringkat susunya jadi mudghah. Mudghah ini seketul daging. Daripada mudghah ambil masa dia menjadi mukhallaqah, seketul darah yang telah disempurnakan, ataupun yang mudahnya kita bahasa Melayu, janin. Seketul darah yang telah disempurnakan, banyak ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada telinga. Kita boleh nampak. Itu namanya janin. Kemudiannya selepas janin, maka dia menjadi tiflah.
menjadi bayi dalam kandungan, kemudiannya cukup 9 bulan, 10 hari ataupun kurang peramatang dan sebagainya, keluar dia menjadi manusia. Macam sebut tadi, manusia ni ada peringkat-peringkat dia, tapi secara awam, secara publik, secara umumnya sebut macam tu je lah. Okey, daripada air mani, kemudiannya dia jadi dengan sebentuk darah beku, kemudian daripada darah beku itu jadi seketul daging, daripada seketul daging jadilah janin, daripada janin keluarlah dia sebagai manusia, dan kemudiannya selepas itu sampai masanya jemput balik ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah kita datang, kepada tanah kita kembali, daripada tanah juga kita akan dihidupkan kembali untuk dihisap di hari kiamat. Maka itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan tauhid. Mukadimah dia pada hari ini iaitu tauhid, iaitu siapa kita. Kita ialah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Who am I? I am a human being, creatures of Allah. Betul ke? Makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta, manakala kita manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, mudah-mudahan perkongsian ringkas kita pada hari ini berikan manfaat kepada kita. InsyaAllah di sana ada rezeki, ada peluang sambung lagi di lain video untuk buku Tauhid. Tauhid ni apa? Tauhid ini itu dalam bab dalaman untuk keimanan kita, kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala fiqh iaitu disebut sebagai memahami hukum syariat untuk dipraktikkan dan dipersembahkan sebagai tanda kita ini hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya-Allah segala apa yang saya kongsikan hanya bertujuan untuk berkongsi ilmu dan beri manfaat, terutamanya kepada pelajar-pelajar mualaf. Saya lama sangat cuti, takut lama cuti beku kepalanya, risau pula bila beku kepala tu, maka banyak benda tak ada nak buat. Mudah-mudahan insya-Allah kita sentiasa ada iman, sentiasa ada Islam dalam hati kita, dan juga sentiasa ada ihsan. Mudah-mudahan insya-Allah kita juga sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan keselamatan perlindungan darinya, dan mudah-mudahan insya-Allah Allah angkat, Allah hilangkan wabak ini seberapa segera sesuai dengan kekuasaan dan juga sifat rahmatnya Allah kepada kita insya-Allah. Sampai bersuara lagi pada masa hadapan. Ampun dan maaf andai ada salah dan silap. Wallahu ta'ala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.